Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, ikutilah dan jangan cuba buat bid'ah. Muafakatilah dan jangan membangkang. Taatilah dan jangan maksiati. Ikhlaslah dan jangan syirik. Esakanlah Allah Ta'ala dan jangan meninggalkan pintunya. Minta kepada Allah sahaja dan jangan meminta kepada selain dia. Minta pertolongan kepadanya dan jangan meminta pertolongan dari selain dia. Bertawakallah kepadanya dan jangan bertawakal kepada selain dia. Kamu pula, wahai orang-orang khawas, serahkan diri kamu kepada Allah dan relalah dengan segala pentadbirannya, yakni takdirnya. Sibukkan diri kamu dengan mengingatinya dan jangan ingat mahu memintanya sahaja. Tidakkah kamu mendengar sabda Nabi SAW? Siapa yang sibukkan dirinya dengan mengingatiku sampai tidak sempat memohon sesuatu kepadaku, maka aku akan memberinya seutama-utama apa yang dipinta oleh orang-orang yang meminta. Wahai orang yang sibuk dirinya dengan mengingati Allah sehingga terpecah-pecah hatinya kerana itu, yakni kerana mengingati Allah, tidakkah engkau rela dengan kurnia Allah yang membenarkanmu duduk di sisinya? Allah Ta'ala telah berfirman pada setengah kalamnya, aku teman siapa yang mengingatiku. Dan pada kalam yang lain, aku berada di sisi siapa yang terpecah-pecah hatinya kerana aku. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita menyebut tentang bagaimana peri pentingnya seseorang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala supaya hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat ujian itu sebagai nikmat, bukannya sebagai musibah. Melihat nikmat itu sebagai sebab untuk mendapat melihat ujian itu sebagai sebab untuk mendapat kemuliaan. Dan demikian juga kita telah menjelaskan tentang peri pentingnya menjauhi maksiat. Kerana negara bahkan segala-galanya dimusnahkan oleh Allah Ta'ala kerana maksiat yang dilakukan. Dan juga kita telah sebut tentang bagaimana perlu kita ikhlas dan beribadat kerana Allah tanpa menipu Allah. Yakni tidak berpura-pura dalam ibadat, seolah-olah kerana Allah tetapi sebenarnya kerana manusia. Maka itu menipu Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, yukhadi'un Allah war Rasul. Yukhadi'un Allah, mereka cuba menipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi mereka tipu diri mereka sendiri. Dan juga kita telah menyebut tentang peri penting kita mencari obat, mencari afiat di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang terus berada di pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pagi ini, sambungan kepada apa yang telah kita jelaskan, yang telah kita baca sebelum ini. Maka kata Syekh Abdul Qadir, ikutilah. Maksud ikutilah segala perintah Nabi SAW. Jangan membuat bid'ah. Ini yang disebut dalam kalam ulama, ittiba' bukannya ibtida'.
Ittiba' yang ikut baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan ibtida' yang buat bid'ah. Para ulama mengarang banyak kitab yang berkait dengan ittiba', bukannya ibtida'. Kita senantiasa ittiba' yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak ada manusia yang paling dekat dengan Allah selain baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling mulia. Tidak ada manusia yang paling cepat jalannya ke syurga melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mencari Tuhan, dalam dekat dengan Allah. Seorang yang cuba dekat dengan Allah dengan menyalahi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan sampai. Bahkan dia akan terfitnah. Bahkan dia mudah menjadi kambing yang diburu oleh serigala. Selagi mana kita ikut baginda sallallahu alaihi wasallam, seolah kita berada dalam kawanan yang kuat. Tetapi bila mana kita meninggalkan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita seperti qasiyah. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala memakan daripada kawanan kambing itu yang bersendirian. Maksudnya bila serigala dia tengok kawanan kambing, dia akan tengok mana yang bersendirian. Yang bersendirian itu dia bahamnya. Demikian juga kalau kita tengok alam singa, harimau. Kalau dia tengok kelompok haiwan, maka dia akan tengok mana yang bersendirian dan mana yang lemah. Itu yang dimakannya. Maka sama juga kita senantiasa kuat. Selagi mana kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sentiasa terpelihara dan terjaga. Lagi mana kita ikut baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi bila kita keluar, kita tak ikut Rasulullah, maka kita lemah dan menjadi mangsa yang mudah oleh syaitan dan hawa nafsu dan dunia dan segala pemusnah-pemusnah kebaikan kita di dunia ini. Oleh sebab itu Syekh menekankan, ikut Rasulullah, jangan buat bid'ah. Itu satu. Yang kedua, muafakati, jangan membangkang. Apapun takdir Allah, muafakah. Istilah dalam kesufian, kata muafakah atau muafakat. Kita kalau sebut muafakat, maknanya bergotong royong, tolong menolong. Maka kita sebut bangsa muafakat. Bangsa yang bergotong royong, yang tolong menolong. Tapi muafakah, daripada perkataan wafaqah, yuwafiqu, muwafaqatan, artinya apa yang Allah Ta'ala tentukan, itu yang kita terima. Dan itu yang kita setuju, dan itu yang kita redha, bukan itu yang kita suka. Ia bermula dengan kita mengetahui lemahnya kita, sebab Allah yang menciptakan dan berkuasa atas kita. Umpama seorang anak, apa pun yang dipilih oleh ayahnya, dia aku. Dia pergi kedai makan, ayah dia kata, ayah yang order. Kamu semua makan je. Dia pun order air sirap, dia pun order minyak goreng, hakim makan. Maka si anak ini dia kena muafakah. Kalau tidak, dia tak boleh makan. Dia muafakah dahulu. Maka kelak ayahnya akan kata, nak minta apa-apa pun boleh. Ada yang lain nak, sila minta. Artinya kalau kita sebut, kita ni hamba Allah yang lemah. Bila kita sebut lemah, lemah segala-galanya. Bukan sekadar akal kita, bukan sekadar kepandaian kita, bukan sekadar tubuh fizikal kekuatan kita, semuanya kita lemah. Maka kita, bukankah kita suka kalau ada yang bijaksana memilih untuk kita? Memilih untuk kita, meletakkan sesuatu untuk kita. Bukankah kita suka? Kita seronok. Apa tarikh Allah, Tuhan yang agung ini, zat yang mulia, yang tinggi ini, yang tidak terkalah, fa'alun lima yuri, yang melakukan apa yang dikehendaki. Maka bila berlaku satu takdir, setuju je dulu. Setuju je. Walaupun kita belum idea, kenapa. Setuju dulu. Ia mukaddimah, pintu masuk kepada mengetahui sesuatu. Tentang kita, kau tengok satu rumah, kita tidak mungkin tahu apa isinya melainkan kita masuk dulu. Kita tak boleh tebak dari jauh, teka dari jauh. Masuk dan kita tahu apa di dalamnya. Takdir Allah bagaikan satu rumah yang kita tidak mengetahui apa di dalamnya. Rahsianya. Kerana itu bersetuju. Bersetuju, kemudian redha, kemudian
barulah datang cinta dan suka. Maka aku suka apa yang Allah suka pada aku, apa yang Allah takdirkan pada aku. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jangan meninggalkan pintu Allah. Apa maksud jangan tinggalkan pintu Allah? Apa sahaja perbuatan yang menyebabkan Allah murka dan Allah Ta'ala marah, maka itu meninggalkan pintu Allah. Kita kalau tak sembahyang, kita meninggalkan pintu Allah. Kita kalau tak puasa, kita meninggalkan pintu Allah. Kita kalau tak tutup aurat, kita meninggalkan pintu Allah. Kita kalau berperangai-perangai yang Allah Ta'ala larang, dengki, cemburu, sifat merendahkan orang lain, takabur, ini semua sifat yang menjadikan kita jauh daripada pintu Allah. Tuan-tuan sekalian, kerja kita sebagai hamba Allah, bergerak secepat mungkin untuk mendatangi pintu Allah. Kerana pintu Allah akan terbuka bila-bila masa untuk kita masuk. Maka kita melihat sejumlah amalan yang menjadikan kita dekat dengan pintu Allah. Sebab bila mana kita dekat pintu Allah, maka Allah Ta'ala memilih kita menjadi golongan yang terpilih. Kita kalau contoh, bila kita nak dekat dengan orang besar, kita akan dekat dengan dia dulu sebelum kita dapat sesuatu. Kita cuba kenal rumah dia kat mana, pejabat dia kat mana, tempat yang biasa dia ada kat mana. Lalu kita mendekatkan diri kita dengan tempat itu dulu. Sebelum nanti dia mungkin melambai dan memanggil kita. Sebelum nanti dia akan bertanya siapa kita dan sebagainya. Maka demikian juga bila kita sentiasa mencari amalan-amalan yang mendekatkan kita pada pintu Allah. Terutamanya yang paling cepat sekali, bersedekah. Ini paling cepat. Kerana Allah Ta'ala akan mendekatkan orang yang bersedekah lebih dekat daripada orang-orang yang lain. Sebab orang ini telah membuang kecintaannya pada dunia. Sebab itu kita dapati semua para Nabi orangnya pemurah. Dan semua orang-orang yang kita sebut awliya, orang soleh, mereka ini pemurah. Dalam semua aspek. Maka pintu yang paling dekat untuk kita lalui mendekati Allah, pintu sedekah. Yang dengannya Allah merahmati kita, menyayangi kita. Dan di antara pintu yang paling dekat ialah menuntut ilmu. Paling dekat sekali. Siapa pun yang menuntut ilmu, dia berada pada pintu yang paling dekat dengan redha Allah. Kerana dia sentiasa tahu dan sentiasa tahu. Dan sebagaimana kita sebut, orang kalau dia menuntut ilmu, dia buat salah dalam keadaan dia tak tahu, maka dia dimaafkan oleh Allah. Tapi orang yang tak menuntut ilmu, maka dia buat salah dalam keadaan tak tahu, dia tetap berdosa kerana dia tidak mahu mengambil tahu. Umpama kita kalau tuan-tuan belajar driving school, kita nak belajar duduk dalam kereta yang ada L. Sebelah kita ada teacher kita, guru, memandu kita. Kalau kita langgar orang langgar kita, kita tak salah apa. Kita tak di-charge. JPJ tak boleh saman kita, polis trafik pun tak saman kita. Lagi mana kita berada dalam kereta yang khas tadi. Kereta sekolah memandu. Tuan-tuan duduk dalam tu, tuan-tuan buat salah. Orang yang buat salah pada kita, kita tak bersalah. Dan kalau kita naik dan kereta cikgu sebelah, kita pun langgar orang. Mati mungkin. Salah tak? Tak salah. Kita tak akan dihukum apa-apa. Sebab kita mau belajar dan naik kereta belajar. Maka kita terselamat. Kalau kita langgar walaupun syarat, pun kita masih selamat. Maka guru tu kena marah. Kerana dia masih berada dalam pembelajaran. Sama juga bila kita, tuan-tuan, menuntut ilmu. Kita tahu. Banyak benda kita tak tahu yang Allah larang. Dan banyak benda yang kita tak tahu yang Allah suruh. Kita tak mungkin tahu sebab kita lahir-lahir dah memang tak pandai. Maka kita belajar. Tuan-tuan lihat, sepanjang kita belajar kan banyak benda yang kita tahu. Selama ni Ustaz, selama ni saya salah. Saya buat salah selama ni. Baru saya tahu. Lagi mana kita dalam belajar, lalu kita dalam belajar tadi, baru kita tahu salah. Apa yang kita buat dulu tidak berdosa. Melainkan begini. Ini supaya kita dapat bezakan. Orang yang dia buat dulu waktu dia tak belajar, maka dia berdosa. Tapi kalau dalam belajar tadi, saya katakan tak mungkin ilmu tu kita dapat sekaligus. Okay, mula-mula Ustaz nak cerita bab tentang ni. Bab lain dia belum masuk lagi. Dan kita pun mungkin dah buat salah. Kita tak berdosa sebab kita masih dalam belajar. Dan tak ada orang dapat ilmu sekaligus.
Maka ini penting kita letak diri kita dalam kalangan orang menuntut ilmu. Kerana ia pintu yang paling dekat Allah redha kita. Sebab Allah Ta'ala utus malaikat khas untuk mencari mana penuntut ilmu. Inna lillahi malaikatan sayyaratin yatlubuna hilakaz zikr. Sesungguhnya Allah ada malaikat yang sentiasa bergerak mencari mana dia majlis ilmu. Dan riwayat yang lain Rasulullah menyatakan wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat akan hampau sayap pada semua para penuntut ilmu kerana suka dengan apa yang dia buat. Dan malaikat suka apa kita buat bila kita belajar. Dia hampaukan sayap. Dia payungnya kita. Umpama kita berjalan tengah panas, orang pun payungkan kita. Umpama kita berjalan tengah hujan, orang payungkan kita. Tidakkah kita rasa macam teruja? Seorang memayungkan kita. Apatah lagi malaikat datang, ada majlis ilmu, maka dihampaukan sayap. Tertutup kita dengan rahmat Allah SWT. Terjaga dan terpelihara. Ini pintu paling dekat. Dan yang ketiga, pintu paling dekat untuk kita dekat dengan pintu Allah ini ialah banyakkan zikrullah. Banyakkan. Bahkan bila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, afdal a'mal, amalan yang paling baik, kata Rasulullah, an tufariqad dunya wa lisanuka ratbun min zikrillah. Kamu keluar dari dunia dan keadaan lidah kamu masih menyebut nama Allah. Itulah amalan yang paling baik sekali. Dekat dengan pintu Allah. Yang keempat, yang paling dekat dengan pintu Allah ialah khidmat dengan mak ayah. Tentang siapa pun yang ada mak ayah, lalu mereka berkhidmat dengan sungguh-sungguh pada mak ayah, maka mereka berada pada pintu paling dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab Rasulullah menyebut ridha Allah fi ridhal walidain. Redha Allah bila kedua ibu bapa redha pada dia. Tentang kadang-kadang mak ayah kita Zahir ni nampak marah, nampak tak suka, dalam hatinya dia redha pada kita. Setengah mak ayah dia sengaja marah anak supaya anaknya terus melakukan sesuatu dengan lebih sempurna. Tapi dalam hatinya dia sudah redha pada anak dia. Sebab tu kita kadang-kadang ambil kesempatan cuti balik saat nak tengok mak. Tapi sampai kat kampung, mak dia tak tengok, yang lain dia tengok. Ia manfaat betul-betul untuk khidmat dengan ibu ayah. Kerana ia pintu paling dekat seorang dengan Allah. Ada seorang lelaki, dia bunuh orang. Lalu dia datang jumpa sahabat Rasulullah. Dia kata, apakah saya boleh taubat? Saya dah bunuh orang. Lalu kata sahabat ini, kamu ada mak? Ataupun ayah? Ada tak? Ada atau tidak? Kalau ada, berkhidmat dengan mereka. Ia menjadi kafarah pada dosa membunuh. Besarnya amalan. Sebab tu orang ada mak ayah. Dia ada pintu syurga dia. Sebagaimana kata Abu Hurairah, ayah dan ibu kamu ialah dua pintu syurga kamu. Sama ada kamu biarkannya ataupun kamu nak masuk. Ada orang membiarkan. Dia ada mak ayah tapi dibiarkan. Maka dia rugi. Benar kata Nabi SAW, rugilah orang yang disempat dengan mak ayahnya dalam keadaan mak ayahnya tua, yang dia boleh khidmat, lalu dia tidak berkhidmat. Tuan-tuan, bila mak ayah kita muda, kita tak boleh khidmat dengan dia. Sebab dia dah kuat. Kesempatan kita ambil bila kita kuat dan mak ayah kita dah lemah. Dia nak bangun tak boleh, nak mandi tak boleh. Nak makan tak boleh, nak pergi kedai tak boleh. Lalu kita mengambil alih benda ni. Maka ini orang paling dekat pintu dengan Allah. Sebab tu Uwais Al-Qarni, waktu Rasulullah puji dia, Uwais Al-Qarni, kan dia dekat dengan ibu dia. Dekat dengan ibu. Ada seorang ulama. Dia kata, mak saya nak pergi mengaji. Jauh. Mak dia tak boleh. Ngaji dekat je. Belajar dekat. Lalu, dia kata, mak saya nak pergi haji. Mak dia tak boleh. Jaga aku dulu. Akhirnya, dia jaga mak dia sampai mak dia meninggal dunia. Lepas tu, dia menjadi orang alim sekali. Orang tanya, apa sebab dia alim? Dia pun cerita. Dulu aku nak belajar di luar, mak aku tak kasih. Maka keberkatan aku dengar cakap mak aku supaya aku dapat berkhidmat. Allah beri ilmu pada aku lebih cepat pada orang lain. Yang kedua, bila aku nak pergi haji, mak aku tak kasih. Maka aku pun tahan diriku. Dan hari ni aku boleh pergi haji setiap tahun. Orang lain yang pergi haji sekali, dia boleh pergi setiap tahun.
Kisah seorang ulama yang masyhur. Dek kerana dia dengar cakap mak ayah dia. Ada satu kisah yang masyhur waktu kami menuntut ilmu dulu. Ada seorang lelaki. Dia nak pergi menuntut ilmu. Tapi mak dia tak kasih. Mak dia kata janganlah. Sebab mak tua siapa nak jaga. Dia kata tak kira lah saya nak pergi juga mak. Orang kawan-kawan saya semua belajar jadi orang alim, jadi orang soleh. Saya pun nak. Dia kejahilan dia dalam memahami bagaimana peringkat nak jadi orang baik. Masalah. Orang nak jadi baik, dia tak faham dia nak mula kat mana. Akhirnya bukan baik dia dapat. Lain dia dapat. Sebab semangat nak jadi baik tak cukup. Kerana itu siapa pun nak jadi baik, jumpa ulama'-ulama' dulu. Saya nak start kat mana? Kita kena tahu. Tidak kita start cara yang salah. Orang ni tuan-tuan, dia pun nak menuntut ilmu, nak alim, nak pandai. Nak pergi ke bandar, tempat ramai ulama'. Maka mak dia kata jangan. Maka dia pergi juga. Mak dia tidur, dia keluar. Dan dia mula menuntut ilmu. Bersungguh. Tok Guru pun puji dia bersungguh. Yang itu menghabiskan masa di i'tikaf di masjid. Pada waktu tidak ada madrasah ilmu. Satu hari kedengaran di luar. Suara orang menjerit. Pencuri, pencuri. Pencuri, pencuri. Maka pencuri ni pun lari dalam masjid. Pencuri ni dia mencuri di istana raja. Bila mencuri istana raja, maka ramailah yang kejar dia. Pengawal-pengawal istana. Maka pencuri ni nak selamat diri, dia masuk dalam masjid. Dan dia bersembunyi. Dan ketika pengawal-pengawal istana masuk, tengok ada orang ni seorang dalam masjid. Maka mereka merasakan inilah pencuri yang pura-pura buat solat pula. Maka ditangkap. Dihadapkan tuduhan mencuri. Kerana sultan ni marah sungguh orang curi istana dia. Sultan menyuruh dibutakan mata dia. Sebab dia dah tengok benda dalam istana. Kemudian dipotong tangannya kerana mencuri. Dan dipotong kakinya kerana lari. Akhirnya dia tak ada tangan, tak ada kaki. Mata pun dibutakan. Lalu sultan perintahkan diarak ke sebuah negeri. Inilah balasan orang curi ke istana. Yang melihat istana larangan. Yang lari bila dikejar. Kaki potong, tangan potong, mata buta. Maka orang ni diusung, diarak. Dan dikatakan, inilah balasan pencuri. Maka lelaki ni berkata, jangan kata ini balasan pencuri. Katakan inilah balasan orang yang derhaka pada mak dia. Lelaki ni kata, tolong jangan kata aku pencuri. Katakanlah kepada orang ramai, inilah balasan orang derhaka pada mak dia. Maka bila orang tu cakap macam itu, pengawal-pengawal tersentak. Lalu mereka mengadu pada raja. Raja pun pelik. Sebab dia kata ini balasan orang derhaka pada mak. Akhirnya diusul periksa. Benar orang ni bukan orang sini dan dia bukan pencuri. Melainkan dia datang untuk belajar. Lalu raja kata, apa permintaanmu? Saya boleh bagi ganti rugi, bagi duit, bagi rumah sekian, pembantu untuk jaga kamu. Dia kata tak nak. Saya nak tuan ku pulangkan saya ke rumah mak saya. Itu je. Saya nak balik rumah mak saya. Maka dia hantar pulang ke rumah mak dia. Dan bila dia hantar pulang, dia pun beri salam mak dia. Assalamualaikum. Mak dia, waalaikumsalam. Siapa? Dia kata peminta sedekah. Nak datang minta sedekah. Lalu kata mak dia ni, saya ni perempuan, tak ada mahram. Saya tak boleh keluar. Saya tak boleh tunjuk muka saya kat awak, awak lelaki. Awak lelaki. Lalu kata, perempuan ini, kamu ulur tangan je saya bagi. Apa kamu nak? Ulur je kat pintu ni. Saya akan bagi. Lalu kata lelaki ni, keluarlah sekejap. Dia kata, tak boleh keluar. Awak kan lelaki, saya perempuan. Lalu kata lelaki ni, saya ni buta. Saya buta, saya tak nampak. Akhirnya perempuan ni pun keluar. Bila keluar tengok anak dia. Buta, dipotong kaki, dipotong tangan. Akhirnya mereka berpelukan. Ya, si anak dapat satu pengajaran yang keras. Kerana meninggalkan pintu syurganya. Si ibu melihat ini dia pertolongan Allah padanya. Tentang bagaimana si anak mengabaikannya. Akhirnya mereka berpelukan. Dan si ibu dengan sifat sayangnya memaafkan dia.
dan mendoakan semoga Allah Ta'ala mematikan dia dalam baik. Maka kedua-dua ini mati. Doa mak dia tengok anak dia. Maka sedih mereka meminta kematian yang baik. Kedua-dua ini mati. Dan ini pengajaran yang paling keras yang selalu para ulama ingat. Dan selalu kita kena ingat. Kerana pintu redha Allah paling dekat. Ialah mak ayah. Dan itu kita dengan mak ayah ni jangan angkat suara pun tak boleh. Muhammad bin Sirin, kalau dia cakap mak ayah dia berbisik je. Dia tak akan cakap suara kuat. Dia tak jerit tingkat bawah naik tingkat atas. Mak ayah tak. Dia pergi dekat, dia cakap. Bukan kalau mereka bercakap macam orang sakit. Ini perlahan suara. Cara mereka bercakap dengan mak ayah, cakap macam orang sakit. Kisah ulama bernama Kahmas, rahmatullahi alaih. Bila dia tengok ada satu lubang di rumah mak dia. Dan dia nampak ada seperti kala jengking nak keluar, dia menutup dengan tangannya sehingga dia digigit. Supaya mak dia tak kena. Dan banyak lagi kisah para ulama. Kerana mereka tahu, itu pintu redha Allah paling dekat. Tentu kalau pintu ni kita abai, walaupun kita bagus dalam bab lain, maka habis kita. Kita jauh dari redha Allah. Sehingga mak ni redha. Sehingga ayah redha. Ini pintu sedekah, pintu zikir, pintu menuntut ilmu, pintu ibu ayah kita. Ini pintu-pintu yang menjadikan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh, minta pada Allah apa pun hajat kamu dan mohon pertolongan pada Allah apa pun kesusahan kamu. Ini sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Ibn Abbas, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta apa-apa pun minta dengan Allah. Kita nak minta kerja, doa pada Allah. Nak minta jodoh, doa pada Allah. Nak mudahkan urusan, doa pada Allah. Ya, walaupun kita mengambil segala sebab-sebab dengan keilmuan kemanusiaan kita, ikhtiar manusiawi kita, tapi jangan lupa minta dengan Allah. Kita tak nak bagi hujan, kita nak ambil kira ramalan cuaca. Nak buat majlis kahwin, jangan hujan, jangan ribut, jangan puting beliung. Maka kita pun tengoklah ramalan cuaca hari apa yang bagus. Tapi jangan lupa doa pada Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini berjalan lancar, cuaca yang baik, majlis yang diredai, yang diberkati. Maka bila satu amalan keduniaan kita minta dengan Allah, maka Allah akan jaga. Hamba-Ku meminta denganku dan dia mengetahui tidak ada yang boleh memberi melainkan aku, maka aku berikan padanya. Kalau kita nak minta kerja, walaupun kita yakin dengan resume kita, yakin dengan kelulusan kita, kelayakan kita, doa pada Allah. Apa-apa boleh berlaku. Kadang-kadang resume dah bagus, lambat sikit. Orang panggil temu duga hari Senin, kita mari Selasa. Silap tengok hari bulan je. Cik dah tutup semalam dah. Silap tengok. Kita confident dalam bab ni, kita pun cuai dalam bab ni. Sebab itu minta dengan Allah. Kita nak kahwin misalnya, confident takkan perempuan tu tolak kita. Kita ni somebody, kita ni ada kemampuan. Pasti dengan mudah. Kita tak doa. Kita pergi orang lain pinang dulu dah. Orang lain pinang dulu. Terlambat sikit. Ya, memang kalau kita pinang, chances kita punya fursah, peluang memang ada. Habis kalau lambat, orang lain ambil. Itu cerita bila kita lupa mohon pada Allah. Sebab itu, apa pun mohon pada Allah. Kalau itu memang rezeki kita, dia akan datang pada kita. Nak beli rumah. Saya nak beli rumah. Tapi 3-4 orang dah masuk permohonan. Doa pada Allah. Nak beli rumah ni. Ni 2 orang dah masuk loan ni. Ni kereta 4 orang masuk loan. Saya pun masuk. Macam mana? Doa pada Allah. Maka Allah memudahkan. Dan kalau kita tak dapat benda tu, kerana Allah nak ganti kita lebih baik. Ini tak elok ni. Ini nampak luar je lawa. Dalam tu punah ranah dah. Aku nak beri hamba-Ku yang lebih baik kerana dia mohon pada aku. Maka ini permohonan kita dengan Allah. Walau saya katakan kita kadang-kadang rasa tak perlu ni sebab saya dah tahu. Jangan. Kerana mohon pada Allah tanda rendah diri kita. Mohon pada Allah tanda kita mengakui dia Tuhan kita. Mohon pada Allah kerana kita mengetahui yang paling terbaik yang Allah beri. Bukan yang kita fikirkan. Kadang kita nampak ni comel. Rumah ni saya nak ni. Saya tahu cara dia. Saya boleh hulur bawah meja dapat. Memang dapat rumah jiang pula jahat. Habis kita. Comel dah rumah, lokasi dia tepi tasik. Lokasi dia tepi laut. Lokasi dia dekat bukit. Comel lawa.
Kita pun tak apa, kita ada orang dalam, duduk bawah meja je. Kita tak minta dengan Allah, kita tak guna cara halal. Betul dapat. Tak lama kemudian, kita dapat jiran yang tak baik. Ataupun tempat tadi rupa-rupanya berlaku tanah runtuh pula. Berlaku benda-benda yang kita tak jangka. Banjir rupanya, tenggelam rumah. Sebab itu pilihan kita dengan minta pertolongan Allah. Dan kemudian, kalau kita ada orang nak aniaya kita, sehingga kita perlukan bantuan, minta dengan Allah. Tadi perkataan soal sesuatu kehendak duniawi. Isti'an maknanya, kalau apa-apa musibah menimpa kita, baik bab penyakit, musuh, syaitan, jin, kita minta dengan Allah. Ya Allah, lindungi aku daripada gangguan syaitan. Kadang-kadang rumah kena ganggu, saya tak akan panggil tok rumah. Saya tahu cara itu khurafat, syirik. Dan kita pun dari kecil cara kita lah baca Al-Baqarahnya, azan. Tapi rumah ada gangguan. Macam mana? Minta dengan Allah. Ya Allah, tolong aku lemah. Jauhilah aku daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Ada seorang hamba Allah, rumah dia ni tiap-tiap malam berbunyi. Bunyi macam-macam, teruk-teruk lah bunyi. Satu pagi bunyi, macam nak runtuh bumbung. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia dah baca, dia dah ruqyah, dia ikhtiar. Benda tu kuat bunyinya. Dan bila saya pergi pun sama, dia masih kuat. Terlalu kuat. Dia tak normal. Dan gangguan ini setengah-setengah orang lah, tak semua orang kena. Dalam 1000 mungkin seorang kena. Dia tak semua kena. Sebab itu kelemahan jin dan syaitan, dia tak boleh buat semua orang. Dia kalau rasuk dalam 10 orang, seorang dia boleh rasuk. Dia tak boleh rasuk semua orang. Maka orang ni caranya satu, tinggal lagi satu caranya. Dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Maka dia doa sungguh-sungguh pada Allah, dengan izin Allah hilang benda tu. Hilang habis, tak ada. Sampai sudah tak ada. Tapi masalah pula bangun subuh lambat apa? Masalah dia pula. Selama ni kan bangun awal qiyamul lail, satu pagi qiyam. Ala kulli hal, apapun, bila kita nak mohon pertolongan, sehebat mana pun benda musibah depan mata kita, dia menjadi kecil, dia menjadi lemah dengan pertolongan Allah. Ni gangster nak belasah kita ni. Ni satu grup gangster. Mohon pada Allah perlindungan. Sekuat mana pun dia akan lemah di hadapan pertolongan Allah. Ini akidah yang perlu kita tanam. Ini kena beritahu pada anak-anak kita yang baru nak lalui pengalaman hidup. Kita mungkin tak ada orang nak belasah dah. Ini anak-anak muda kita yang melalui pengalaman hidup, persaingan dalam dunia, bisnes, ekonomi, persaingan dalam banyak benda. Maka benda ni mungkin dia akan hadapi dan lalui. Mohon pertolongan pada Allah. Dan saya Allah Ta'ala akan bantu. Allah Ta'ala akan tolong kita. Kemudian kata Syekh, bila bertawakal, tawakal pada Allah. Tentang banyak benda, kita kena musibah ni sebab kita putuskan hubungan dengan Allah. Tak minta dengan Allah, tak minta pertolongan dengan Allah, tak tawakal pada Allah. Akhirnya Allah uji kita dengan musibah supaya kita terus mengakui kita perlukan Allah. Kan itu kita sentiasa letak pergantungan pada Allah dalam keadaan aman dan dalam keadaan gawat. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah ketika senang, Allah tak biarkan kamu ketika susah. Kita naik kereta, walaupun tayar dah cantik, enjin dah baru, kereta pun baru, jangan ingat dia tak rosak. Lalu kita mengabaikan doa kita pada Allah. Doa. Alhamdulillah asbab kita doa, tayar kita tak pernah pancit. Asbab kita doa, kita punya enjin tak pernah lah breakdown mana-mana tempat. Maka ini keberkatan doa. Kita mengetahui, saya musafir banyak, tuan-tuan pun musafir banyak. Kita yakin dengan keberkatan doa yang selalu kita doa waktu kita naik kenderaan. Allah Ta'ala pelihara kita dan jaga kita. Dan semua aspek. Tayar pun tak pernah pancit, enjin pun tak pernah rosak. Kita doa pada Allah. InsyaAllah Allah jaga. Kalau rosak sekalipun, mungkin ada orang tolong. Ada orang tolong sehingga selesai dengan cepat, dengan mudah. Berkat kita doa. Itu jangan pandang rendah tentang doa. Walaupun kita dapat
mendapati benda tu macam perfect. Tak ada benda perfect tanpa pertolongan Allah. Tak ada pun benda sempurna tanpa pertolongan Allah. Tak ada pun benda yang boleh menyampaikan kita tanpa pertolongan Allah. Walau ni kapal baru, kira-kira boleh sampai ke tempat itu. Datang ombak gulung sekejap je habis. Sebab itu doa pada Allah. Maka semua tempat yang kita nak pergi sampai. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila niat kita betul, doa kita betul, rumah yang kita tak kenal pun, tak tahu alamat dia, tapi niat nak jumpa ni, kita jumpa. Ada waktu, tuan-tuan, kita nak jumpa orang yang kita memang nak jumpa, tapi tak tahu alamat rumah dia. Tak tahu alamat macam mana, tapi kita tawakal pada Allah. Bila kita tanya, awak kenal tak fulan? Dia bilang, tu ayah saya. Terus, jumpa anak dia terus. Jumpa anak dia. Ya, dengan mudah Allah lolongkan. Oleh sebab itu tawakal kita pada Allah. Kemudian bila itu nasihat kepada orang macam kita. Ini orang khawas pula. Apa maksud orang khawas? Orang-orang yang mendakwa cinta Allah. Dengar sini. Kamu kata cinta Allah, dengar sini. Bila seorang berkata cinta Allah, dia menyebut kalimah yang mahal. Sama macam seorang lelaki, dia berkata pada seorang perempuan, saya cinta pada awak. Kalimah tadi, kalimah tanggungjawab yang besar. Jadi kalau seorang lelaki tu kata, saya cinta pada awak, pada seorang perempuan untuk dia ambil jadi isterinya, berarti dia telah memulakan langkah untuk bertanggungjawab. Meminangnya, mengahwininya, menafkahinya, menjaga keselamatannya, dan segala-galanya. Sama juga bila kita sebut sayang Allah, kalimah tadi mahal. Allah tak biarkan seorang berdusta dengan menyebut saya sayang Allah, melainkan Allah akan uji dia lebih berat pada orang lain. Sebab itu bila kita sebut sayang Allah dengan ikhlas, saya sayang Allah sungguh, maka Allah akan uji kita. Sedikit maksiat yang kita buat boleh menyebabkan kita tertendang jauh. Maka hati-hati dalam mendakwa. Orang munafik, mereka mendakwa secara bohong. Maka Allah tunjukkan mereka berada di bawah neraka sekali. Maka kita, tuan-tuan, waktu kata saya sayang Allah, bukan kita nak dapat tempat di sisi manusia. Oh, dia tu kalangan ahlullah, awliya Allah. Bukan. Bila saya sebut saya sayang Allah, saya tahu kesan kalimah ini dalam kisah nak mengubah kehidupan saya. Bila saya sebut sayang Allah, maka yang lain-lain ke belakang. Saya tak boleh letak anak saya depan, isteri saya depan, segala kehendak dunia saya depan, melainkan Allah di hadapan. Kerana itu Ibrahim waktu dia kata menyayangi Allah, bila ada sedikit kecenderungan untuk sayang pada anaknya Ismail, maka Allah suruh letak jauh-jauh. Dan Allah tak bagi dia tengok. Demikian juga Nabi Allah Yaqub. Allah pisahkan dia dengan Yusuf. Kamu kan cinta Allah, maka jangan perkara itu mengganggu kecintaanmu pada Allah. Ya, kita mungkin tidak diuji sebesar para Nabi, tapi ujian tetap datang waktu kita kata saya sayang Allah. Sama juga orang yang kata saya cintakan akhirat. Maka Allah akan uji dunia dia supaya dia tak rindu pada dunia dia. Orang yang kata sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang kadang-kadang dia menunjukkan kesungguhannya dalam menyibukkan diri kepada Allah. Dia benar-benar sayang Allah. Maka apa yang perlu dia buat? Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir, serahkan diri pada Allah. Maksud serah diri pada Allah dan rela dengan segala takbir, tentu perjalanan hidup kita ni semua Allah dah takdirkan. Orang awam macam kita melihat pada ikhtiar, pada usaha yang boleh mengubah. Tapi orang khawas tidak melihat ikhtiar boleh mengubah. Ikhtiar satu cara untuk tenangkan kita. Dia bukan ubah takdir Allah. Untuk kita tenang. Saya buat. Kalau kereta kita kena curi, beza tak rasa kita? Kereta kita kena curi dalam keadaan kita tertinggal kunci di dalam. Lalu kereta dicuri. Kunci kat dalam, enjin hidup. Dengan keadaan kereta kita kena curi, kunci tu tangan kita. Kita pun dah lock steering. Kita pun dah claim tayar sekali. Dia punya jaga keselamatan kereta kita. Tiba kena curi. Dalam dua orang ni beza tak perasaan dia? Yang akan kata, kenapalah aku tak ambil kunci? Kenapa aku start enjin? Kenapa? Dia tu blame kecuaian dia. Walaupun dia juga kena tahu itu juga takdir Allah pada dia. Cuma dia menerimanya dengan berat sebab kecuaian dia, tanpa ikhtiar dia. Yang ni pula, yalah ustaz, bukan rezeki kita, takdir. Saya pun dah kunci, dah buat
Bukan takdir. Dia jauh lebih tenang. Sebab dia mengambil langkah-langkah tertentu. Kerana itu kata para ulama, ikhtiar ini ialah satu cara untuk kita tenang dalam menerima takdir Allah. Kerana orang yang ikhtiar, dia lebih mudah terima takdir Allah berbanding yang tak ikhtiar. Kita kalau ikhtiar, tuan-tuan, bila berlaku apa pun kita macam mudah. Orang yang tak ada anak, dia dah ikhtiar, dia dah berubat, dia dah buat semua benda lah yang orang kata bagus, IVF ke, jumpa orang tu ke, jumpa orang ni ke, dah tak dapat anak. Dia lebih mudah redha berbanding orang tak buat apa-apa. Dan orang lain pun akan cela dia, awak tak berubat ke? Awak tak jumpa orang tu ke, tak jumpa orang ni? Dia pun dicela oleh orang. Tapi kalau kita berubat, orang kata, awak tak jumpa doktor ni? Dah. Awak tak jumpa? Dah. Dah semua dah. Orang pun tak nak cela kita. Sebab semua dah buat. Saya cuba awak sebut siapa lagi? Tak adalah, tu je yang saya tahu. Maka, redha. Jadi tuan-tuan sekalian, seorang yang kata cinta pada Allah, maka dia kena serah pada Allah dengan maksud dia tidak lagi melihat ikhtiarnya itu. Bayangkan satu cara perintah Allah Ta'ala, bukan kerana dia nak mengubah benda itu. Dia tahu dia tak boleh ubah apa-apa. Orang-orang bodoh, setengah orang bodoh, dia ingat ikhtiar dia boleh ubah. Ikhtiar tidak boleh mengubah. Ikhtiar, pertama kita ikhtiar kerana itu Allah perintah. Yang kedua, ikhtiar menjadikan kita tenang bila menerima takdir Allah. Kita akan lebih tenang. Memang kita mencari segala sebab yang memudahkan kita terima takdir Allah. Antaranya kita belajar. Antaranya kita dengar nasihat orang alim, orang soleh. Jadi kita mudah terima takdir Allah. Antaranya ialah ikhtiar kita, menjadikan kita mudah terima takdir Allah. Dia tak mungkin mengubah takdir Allah. Tapi dia menenangkan kita sewaktu menerima takdir Allah SWT. Itu perjalanan hidup kita. Maka orang-orang yang khawas, dia dah melihat dari awal serah diri pada Allah dan segala takbir Allah Ta'ala pada dirinya. Kemudian kata Syekh, dah kamu orang yang disebut khawas, maka sibukkan diri kamu dengan ingat Allah. Banyakkan ingat Allah. Jangan nak minta je. Tuan-tuan orang awam macam kita doa, nak semua benda. Nak tu, nak ni, nak banyak. Tapi ingat Allah sikit. Dia macam orang kerja. Dia jumpa bos dia, bos nak bonus tahun ni bos. Bos naik gaji, kerja tak buat. Tapi dia punya minta ni permohonan dia. Dengan seorang lagi pekerja kita, dia kerja je. Dia tak sempat minta bonus. Dia tak sempat jumpa bos bonus ada tak tahun ni. Dia tak dang tanya, dia banyak kerja. Tahu-tahu bos dia kata, mang sini. Tahun ni aku bagi bonus. Setahun gaji. Dia tak fikir pun. Sebab dia sibuk kerja. Yang seorang lagi pekerja, saya tanya, bos bila nak naik gaji? Bila nak naik gaji? Kan kos tinggi, living cost makin naik. Tapi dia tak buat kerja. Macam mana bos ni nak bagi? Maka demikian, kita tuan-tuan, bila kita sebut kerja dengan Allah, Allah tak berhajat pada kita. Tapi untuk menunjukkan kita benar-benar orang yang beribadat pada Allah, sibuk mengingati Allah. Orang yang sibuk ingat Allah, Allah suka. Nabi Allah Idris AS, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, kisah Nabi Idris. Tuan-tuan tahu Nabi Idris ni kerjanya jahit baju. Dia ambil upah jahit baju. Dan dia merupakan Nabi dan manusia yang pertama menjahit. Supaya kita tak ditipu dengan sejarah bodoh kita. Yang kata orang dulu pakai telanjang, tak pakai benda. Ini kisah Nabi Idris mendahului zaman yang mereka ada zaman menamakan Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. Dalam Islam tak ada istilah Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. Kerana manusia ini diciptakan awal dengan penuh kemuliaan, Adam AS. Sehingga seluruh malaikat kena sujud. Kalau tuan-tuan baca sejarah yang bodoh ini, sebut Paleolithic ni manusia yang tak ada baju tu. Manusia yang tak reti bercakap. Tulis dekat gua je. Gambar lembu, kena. Kita pun ditipu dengan filem sikit. Duk huah macam tu. Oh ini cakap honga. Dia punya bahasa honga. Kita ditipu bulat-bulat hidup-hidup. Sebab memang kalau tak ikut wahyu, memang ditipu. Allah beritahu, manusia pertama Allah cipta Adam. Yang penuh kebijaksanaan, sehingga malaikat ditunduk dengan kebijaksanaan yang Allah berikan pada Adam AS. Yang memakai pakaiannya. Cuma Adam AS, waktu mana di dunia, dia memakai pakaian yang tidak dijahit. Dibalutlah dengan apa-apa pun, tapi tidak dijahit. Sehingga datang Nabi Allah Idris.
Dan Nabi Allah Idris ni tuan-tuan, dia dengan Nabi Adam tak jauh. Daripada keturunan Nabi Allah Syih AS. Nabi Allah Syih ni anak pada Nabi Adam. Selepas itu Nabi Allah Idris. Adam Idris. Maksudnya evolusi manusia memakai baju menjahit ini tak jauh. Tak jauh, masih dalam zaman awal. Kalau saya katakan kalangan ahli sejarah kafir yang cuba mendividekan ataupun membezakan kategori zaman, mereka letak dulu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik. Semua zaman ni yang dianggap agak canggih sikit, iaitu zaman Neolitik. Ia dianggap manusia lebih bertamadun, duduk setempat, tidak nomad, mula mencipta pakaian, mula itu, mula ini. Realitinya tidak. Manusia dari awal sudah membina tamadun dia. Sudah berada setempat. Manusia ni bukan berpindah ganda. Tak perlu pindah ganda. Mereka duduk setempat. Maka Nabi Allah Idris waktu dijahit, setiap kali dijahit sebut Astaghfirullahalazim, Subhanallah. Setiap kali dijahit, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Menjahit. Kerana zikir ni benda paling mudah sekali. Tuan-tuan buat macam mana tuan-tuan boleh berzikir? Sambil baca, sambil naik kereta, sambil nunggu giliran hospital, giliran JPJ, giliran dekat custom, dekat immigration, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Sambil tunggu cikgu bagi kertas periksa, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ruang-ruang tadi banyak. Sambil tunggu makanan, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Semua benda ni kita tunggu ni, kita boleh berzikir. Nabi Allah Idris AS manfaatkan. Lalu Allah berfirman pada Idris, wahai Idris, aku nak angkat kamu. Maka bila Nabi dia dengar Allah kata nak angkat, dia sujud menangis. Ya Allah, engkau dah angkat aku. Engkau dah berikan nikmat yang tidak pernah kau beri kepada orang sebelumku. Engkau telah memberikan aku kenabian dan kerasulan. Maka untuk apa lagi diangkat? Allah, engkau dah beri aku segala kemuliaan ini. Nabi dia menangis sujud. Bertanya, ya Allah, kenapa lagi nak angkat? Yang ini bertanya rahsia. Lalu kata Allah Ta'ala, kerana aku melihat dalam buku catatan hamba-hambaku, kamu yang paling banyak sekali berzikir padaku. Kerana buku catatanmu tertulis tasbihan wa istighfaran, tasbih dan juga zikir. Untuk menunjukkan tuan-tuan kita ni, bila banyak zikir, maka Allah Ta'ala suka, Allah angkat darjat kita. Itulah orang khawas. Orang khawas, dia memang suka berzikir dan banyak berzikir. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lidah kamu sentiasa basah menyebut nama Allah. Sebab tu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku suka seorang tadi, bukan dia bila sebut majlis zikir, tinggal kerja pergi majlis zikir, pergi majlis ratib. Bukan begitu. Aku suka seorang tukang kayu menjadikan gergajinya sebagai biji tasbihnya. Dia bukan ambil tasbih, kuat zikir, tengok ni. Bukan. Ni gergaji dia dijadikan sebagai biji zikirnya. Dan aku suka seorang menjadikan jarumnya sebagai biji zikirnya. Macam mana? Masuk, Subhanallah. Tarik, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gergaji ni, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ni sambil semai benih rock melon ni. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ambil ini, Alhamdulillah. Siap pokok. Tapi jangan promosi pula, ini rock melon zikir nama dia. Harga mahal sikit lah. Jangan duk tunggang macam tu pula. Itu untuk kita. Kita bukan nak dapat dunia dengan zikir. Terlalu murah tuan-tuan kalau kita berzikir nak dapat dunia. Murah sangat. Sebab tu makruh seorang minta sedekah dengan baca Quran. Atau dengan berzikir supaya orang beri dia sedekah. Makruh. Kerana murah sangat ke zikir untuk dapat RM1, RM2. Orang minta sedekah ni. Sampai kita ada dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja. Dia orang masuk duit. Makruh dia berbuat demikian. Ni kalau di kalangan dia orang layak meminta, just minta je. Kerana jangan menunjukkan ayat Allah terlalu murah untuk dapat RM1, RM2. Ia terlalu mahal. Ayat Allah ni kita tak boleh jual dia. Dia terlalu mahal. Kata saya tak mungkin kerana saya berzikir untuk dapat simpati RM1, RM2 orang. Saya tak nak. Saya nak Allah balasnya.
Saya tak nak bila saya tanam pokok zikir, saya promosi ini pohon yang dizikir, maka harganya RM10,000. Contoh. Ini biji kismis yang saya zikir. Sebab itu harga dia mahal sikit. Saya tak nak jual macam tu. Jual kismis sudahlah. Tak payah nak jual zikir. Zikir itu kita dengan Allah. Bukan kita nak dapat habuan dunia dengan zikir. Kan dia terlalu murah. Berbanding apa yang Allah nak beri pada kita. Tapi kalau kita pilih yang murah, habislah kita. Kalau kita pilih yang murah, kita memang sengaja promosi. Ini ikan yang kita dapat ni, ikan yang dizikir 100 kali. Ialah masa tarik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi biasa sekilo 40, kita jual 400. Kan calang-calang ikan ni. Dizikir waktu ditarik. Dan diistighfar waktu disiang-siangkan dia. Ini kita pula goreng di alhamdulillah kan ketika goreng ni misalnya. Dan zikir untuk kita, bukan kita nak letak harga barang dengan zikir. Kita tak nak letak barang. Kita berniaga macam biasa, jual ikan macam biasa lah. Kalau pun ikan ni kita dapat dengan zikir, maksudnya sampai tarik subhanallah, Allah akbar contohnya. Sampai setengah jam berperang ikan, setengah jam kita berzikir. Misalnya kita pun dapat. Berapa harga pasaran? RM40, RM40 juga kita jual. Kita tak akan letak value added. Tambahan secara nilai dunia. Itu nilai yang di sisi Allah. Kayaknya kita bila makan ikan-ikan orang soleh, yang meninggal rasa manis dia. Oh sedap ikan ni. Apa rasa? Dia tetap jual dengan harga biasa. Kerana zikirnya kesan dia. Ni dijual pula ayam dengan Quran 30 juzuk ayam. Bila harga dia mahal. Dan ayam tadi dibukakan Quran. Tetapi bukan begitu dia ajar pada kita. Quran tu untuk kita, bukan untuk ayam. Tapi ada orang melihat Quran dengan nilai yang duniawi, maka Allah haramkan dia dapat hidayah. Dia bela kambing, dia buka Quran. Kononnya saat lepas saya bela kambing, buka Quran susu banyak. Habis kamu makin sesat. Itu masalahnya. Quran ni, dia hudan linnas, petunjuk. Bukan pembanyak susu. Banyak susu ada cara lain. No, New Zealand, Australia tu banyak susu. Kalau kita nak pergunakan benda tu, lalu nak promosi berlebihan, jangan. Kalau betul saya memang, saya sambil jaga kambing, saya buka Quran. Bukan untuk kambing, untuk saya. Tapi tempias dapat beli kambing, alhamdulillah okey. Maka itu tak ada masalah, sebab kita untuk kita. Bukan ada setengah orang dia buat untuk binatang, dia tak nak manfaat. Maka dia telah merendahkan nilai Al-Quran. Jadi semua zikir untuk kita. Allah Ta'ala suruh kita zikir banyak-banyak. Dalam hadis Nabi kata apa? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma u'ti sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir daripada meminta-minta denganku, akan ku berikannya lebih baik daripada orang meminta. Ada seorang minta, ya Allah nak ni, nak tu, nak ni, nak tu. Boleh. Tapi yang seorang lagi sibuk berzikir pula, maka dia dapat lebih banyak daripada orang meminta. Kerana dia sibuk. Bukan dia tak nak berdoa, dia sibuk untuk berzikir kepada Allah SWT. Maka Allah beri dia lebih baik. Dalam satu hadis, tapi ini sebenarnya ialah daripada hadis Nabi Allah Musa AS. Bukan hadis Nabi SAW. Maksudnya begini. Waktu Musa kata, ya Allah, siapa yang patut menjadi temanmu? Siapa yang boleh menjadi temanmu? Lalu kata Allah, ana jalisun man zakarani. Aku teman orang yang ingat aku. Bila Nabi Musa tanya, ya Allah, macam mana orang nak jadi teman, nak dekat denganmu? Macam mana? Lalu kata Allah, ana jalisun man zakarani. Aku teman dekat dengan orang yang ingat padaku. Dan riwayat yang lain juga Nabi Allah Musa, ada menyatakan Nabi Allah Daud berkata, ya Allah, bagaimana aku ingin mencarimu? Maka kata Allah, cari aku di sisi orang yang ingat kepada aku dengan kerana hatinya terpecah-pecah. Dalam hadis ini disebut, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku berada dekat dengan orang yang hatinya terpecah-pecah kerana ingatkan aku. Tentang macam mana? Kita nak bagi contoh mudah. Kalau kita rindukan anak kita, anak 2 bulan tak balik, rasa tak hati kita terpecah-pecah ni. Saya rindukan anak ni. Anak belajar kat Turki. Lama tak dengar berita. Lama tak nampak rupa. Macam mana dia. Rindu nak jumpa ni. Tak sabar kita. Dengar dia turun airport. Kita dah bermalam kat airport. Kerana kita mungkasir. Hati kita dah macam tak tahan tekanan rindu.
Lalu waktu Nabi Allah Musa berkata, "Ya Allah, kat mana aku nak cari kamu? Kamu cari aku di sisi orang yang ingat kepadaku dengan hati yang terpecah-pecah ini. Aku berada dekat dengannya." Yang dimaksudkan ialah rahmat Allah. Tuan-tuan sekalian, kita ni, bila kita duduk dekat dengan orang yang ingat Allah, terasa kesan rahmat. Terasa. Kita tu terasa nak jadi baik. Umpama contoh lah, tuan-tuan duduk majlis ilmu, tuan-tuan datang masjid, datang surau, tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah. Kita ada perasaan nak jadi baik. Sebab kita duduk di kalangan orang baik-baik. Kalau kita duduk dengan orang jahat-jahat, kita fikir nak jadi jahat. Maka kalau seorang nak dekat dengan Allah, pergi dengan orang-orang yang sentiasa sebut nama Allah dengan penuh rasa kerinduan dia. Kita rasa Allah seronok zikir sebelah dia. Bahkan seronok kita menuntut ilmu sebelah dia. Seronok kita duduk bersama dengan dia. Ternyata dengan kita bersama dengan dia, kita lebih ingat Allah. Dan kita lebih kuat untuk meninggalkan kejahatan dan maksiat. Dan kita lebih tekad untuk tinggalkan kehidupan lama dan silam kita kepada kehidupan yang lebih diberkati, yang lebih dirahmati. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.